Saya malam ini memang nak bicarakan tentang isu tentang Nurul Izzah. Sebab gosip politik sekarang ni di kalangan warga Parti Keadilan sudah pun bertiup kencang mengatakan mereka akan menurunkan Nurul Izzah untuk bertanding di Ampang. Saya tepuk tangan. Kenapa? Kerana biarlah Nurul godam ini Mak Lampir ni yang becuk mulutnya. Nah, ini gambarannya, saudara. Dan rekod Nurul Izzah memang dia selalu menumbangkan menteri-menteri. Pada 2013 Nurul Izzah 2008 pilihan raya Nurul menumbangkan Datuk Syahrizad di Lembah Pantai. Kemudian pilihan raya berikutnya dia menumbangkan ini Raja Nong Cik. Kemudian dia balik bertanding tempat opah dia di Pematang Pau. Dan pilihan raya kali ini dia akan diturunkan bertanding di Ampang untuk menumbangkan Menteri Kerajaan, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Zuraida Kamaluddin. Kita ni makan keropok lah. Kita jangan campur. Sebab kita tengok antara Zuraida dengan Nurul Izzah, bagi saya lah secara peribadi, saya nampak Nurul lebih matang berpolitik dan saya nampak tangkas. Dan dia ada prinsip. Dia tidak akan melompat. Selalu berani, huyup Datuk. Huyup lah, tak apalah. Kita cari jalan. Sebelum apa berlaku, kena cari jalan, buat persiapan. Sebab bagi saya, Ampang ini adalah kerusi yang sejarahnya adalah tempat pertembungan warlords. Pada satu ketika dulu tahun 1988 rasanya. Selepas 87 peristiwa UMNO diharamkan, 88-89. Disitulah pertemuan antara almarhum Datuk Harun Idris bertemu dengan Ong Tikiat. Ong Tikiat mewakili Parti Kerajaan. Itu MCA. Almarhum Datuk Harun bertanding mewakili Parti Semangat 46. Ada pertarungan waktu itu. Ampang. Jadi masih Ampang PBBM Oyuk. Saya melihat keadaan begitu. Jadi sekarang ni Ampang akan mencernakan satu lagi suasana apabila mereka menurunkan Nurul Izzah. Nurul Izzah dan kedudukan di Ampang, kursi Ampang ni waktu pilihan raya yang lepas, majoriti yang di Ampang kita tengok. Zuraida pada 2013 dia dapat 41,000, majoritinya 13,000 saja. Itu 1 lawan 1. Waktu itu dia menentang dengan Rozailah Taib. Zuraida mendapat 41,969, majoritinya 13,000. Dr. Rozaidah ni daripada UMNO dapat 28,000. Itu tahun 2013. Bermula gerakan mereka menawan Selangor. Kemudian pada 2018 Zuraida cuma dapat 54,000. Di saat kita diserang begitu hebat. Tapi ada 3 calon itu yang bertanding waktu itu adalah calon daripada MCA, iaitu Leong Kim Sun, di mana penghuni-penghuni Cina tidak lagi berpihak pada Kerajaan Barisan Nasional waktu itu. MCA dapat 12,351. Kemudian PAS Nurul Islam Yusof dapat 9,598. Kalau 9,598 campur dengan 12 ada 21,000. Itu undi warga Melayu. Dan apa yang ada di tangan Zuraida waktu pilihan raya 2018 adalah 65% daripada penghuni-penghuni Cina. Kalau 65% ni tarik sokongan, Zuraida cuma boleh dapat dalam 18,000 saja. Tentulah mereka akan memberi sokongan kepada Nurul Izzah daripada Parti Keadilan. Sebab memanglah penghuni-penghuni Cina di Ampang tu mereka anti-access movement, satu hal. Dan yang keduanya, mereka melihat dia mencari pemimpin yang dia tak mau kecoh-kecoh.
Dia nak yang baru. Yang baru ni bawa Nurul. Sebab itu saya merasakan Nurul. Dan kabarnya lagi, Nurul juga akan diturunkan di Bukit Antarabangsa untuk mengerjakan Azmin Ali. Sebab Azmin Ali pada pilihan raya lalu, dia dapat 30,892 dengan majoriti 25,000. Calon daripada UMNO 5,380. Calon PAS Sharifah Hazliah dapat 2,300. Kalau campur dua pun baru 7,600 saja. Tetapi kalau Nurul Izzah bertanding di Dun Bukit Antarabangsa, saya berkeyakinan Azmin berguyup. Jadi bila dia bertanding di Bukit Antarabangsa itu dalam kawasan Parlimen Ampang, kita kena berlapang dada, saudara. Ya, bila kita melihat politik ni, saya memberi pencerahan, saya memberi gambaran keadaan. Kalau kita tak berdaya untuk menentang, kita cari orang yang lebih baik. Itu pandangan saya. Dan bukanlah kita memilih daripada DAP, tidak. Kalau Nurul, okey. Bagi saya tak ada masalah. Dan warga Ampang pun kabarnya sudah pun menghantar permintaan dengan pimpinan PKR. Memang kita dengar bahawa Han Azad juga nak bertanding di situ. Di Ampang. Adalah kabarnya anak Allahyarham Tun Ghaffar Baba, Tamrin Ghaffar pun nak bertanding di situ. Tapi kalau Nurul turun, saya ingat lebih baik biarlah mereka berdua berdebat. Kita tengok saja, kita sama pakat-pakat makan keropok. So ini perjalanan politik Nurul Izzah. Kita melihat dia tak banyak kontroversi. Nurul tak banyak kontroversi. Sebab dia memanglah hadir dia dalam politik bukanlah kerana semata-mata kecintaan dalam politik, tidak. Dia hadir dalam politik apabila bapaknya Datuk Seri Anwar Ibrahim dijatuhkan hukuman. Dan sebab itu beliau digelar sebagai Puteri Reformasi. Dia diheret untuk berada dalam politik dalam keadaan keterpaksaan. Saat dia masih menuntut di universiti, bapa dia kena waktu dia belajar menuntut di Universiti Petronas. Waktu itulah Datuk Seri Anwar Ibrahim menghadapi tekanan dengan isu liwat dan sebagainya, perbicaraan mata lebam waktu itu. Kemudian dia beralih pindah ke Universiti Unit 10 di Selangor dan meneruskan pengajiannya di universiti di luar negara. Itu Nurul Izzah punya laluan. Daripada tak silap saya dia ambil dari bidang ini kejuruteraan rasanya. Jurusan Universiti Tenaga dia di Universiti Teknologi Petronas, kemudian pindah ke Universiti Tenaga Nasional Unit 10 di Bangi dalam jurusan kejuruteraan elektrik dan elektronik. Itu bidang pada mula. Dia bukan nak masuk dalam politik pun, tapi dia sudah diheret. Kerana bila saudara pun kalau bapa saya kena, saudara juga akan bersikap seperti beliau. Tak salah bagi saya. Kemudian dia menyambung pengajiannya di Advanced National Study di Universiti John Hopkins, Washington. Dalam bidang kajian Asia Tenggara dan hubungan antarabangsa. So, artinya dari segi qualification, kontroversi tak ada. Memanglah dia satu sajalah bahawa dia berkahwin dengan Raja Ahmad Syahrir. Berkahwin dengan Raja Ahmad Syahrir Iskandar, dapat 2 anak, kemudian rumah tangganya hancur berkecai. Mungkin juga politik menyumbang kepada masalah rumah tangganya. Mana ada masa nak melayan. Mungkin, saya tak tahu. Jadi akhirnya berlaku perceraian. Jadi kalau dia bercerai sekarang ni 100%. Cuma bila dia bertanding, selepas dia meninggalkan lembah pantai, dia bertanding di Pematang Pauh, kemudian wujud Muafakat Nasional Pakatan Harapan, dan dia tidak bersetuju. Dia tidak bersetuju dengan acuan politik di mana Pakatan Harapan, Dr. Mahathir, sebab dia tahu percaturannya. Akhirnya dia kata kena lagi Anwar Ibrahim ni. Sebab itu dia mengambil keputusan, dia kata dia nak tinggalkan politik. Dia nak meninggalkan politik kerana dia give up lah melihat percaturan politik yang tidak ada keikhlasan. Saya pernah berjumpa dengan beliau di Parlimen seketika. Saya kata, Nurul, kenapa you give up? Dia kata, uncle, tak boleh lah uncle.
tak ada keikhlasan, tak ada kejujuran. Waktu itu kerajaan Pakatan Harapan. Kata, sebab you tak payah menteri ke? No, dia kata, sebab I know what's happening now. Kerana waktu itu Dr. Mahathir lebih banyak mendengar cakap DAP dan sebagainya. Dan waktu itulah. Jadi, dia kata, it's impossible lah, dia kata, for me to be in the cabinet. Because my mother is Deputy Prime Minister. Jadi ibunya Dr. Wan Aizah tiba-tiba Perdana Menteri. Dan satu benda yang kalau bagi pun dia tak nak, dia kata. Tetapi dia melihat percaturan politik Pakatan Harapan ini satu percaturan politik yang terlalu rapuh dan tidak ada keikhlasan. Jadi dia kata kalau begini keadaannya, sebab keadilan dah buat begitu, dia okeylah. Dia letak jawatan sebagai naib presiden keadilan. Dia kata dia tumpukanlah dengan rakyat di Pematang Pauh. Dia kata inilah tempat asalnya my father, bapaknya Datuk Seri Anwar Ibrahim memulakan karier sebagai orang politik, bertanding sebagai ahli parlimen. Jadi dia kata dia nak jaga ahli-ahli ataupun rakyat di Pematang Pauh. Sebab itu dia mengambilkan banyak masanya di Pematang Pauh. Tapi bila sekarang ni, bila melihat berlakunya pengkhianatan oleh kalangan 11 orang ahli parlimen daripada keadilan terhadap pimpinan PKR terhadap bapaknya, maka dia tentulah sekali lagi diheret untuk melakukan satu keadaan untuk nak kata tutup bela, bukan tutup bela, nak mengajar lah. Di time dia kata orang yang patut diajarnya pada dia adalah, sebab waktu itu naib presiden juga adalah naib presiden Parti Keadilan ini Zuraidah Kamaluddin. Zuraidah juga naib presiden, tapi khianat masuk dengan kumpulan Azmin menyertai PPBM. So naib presiden dia bertemu dengan naib presiden. Saya pernah juga bertanya kenapa tak digombak. Dia kata Gombak tu, dia kata biarlah warga Gombak, they know how to solve the problem. Jadi Nurul sudah yakin bahawa Azmin akan tumbang di Gombak. Sebab itu saya merasakan bahawa Megat Iskandar lebih cerah peluangnya. Tambahan pula bila warga PAS menyokong dan pengundi-pengundi bukan Melayu, itu daripada keturunan warga Cina juga sudah menyokong siapa saja yang dicalonkan menentang Azmin Ali. Jadi Azmin Ali akan mengalami defisit undi daripada warga Cina yang begitu ketara. Kalau Zuraidah tak dapat lagi 64% undi Cina ni, begitu juga dengan Azmin. Dan warga Cina malahan sudah ada tindakan mahkamah diambil oleh pengundi-pengundi rakyat Gombak mengambil tindakan terhadap Azmin Ali. Tapi sebab itu Nurul kata biarlah Gombak menyelesaikan masalah di Gombak. Saya nak berhadapan dengan Zuraidah kalaulah diizinkan, ya. Jadi ini terpulang. Jadi ini kadar ramalan saja. Saya melihat kalau Nurul Idah bertanding di Ampang, beliau akan menang. Inilah caranya, bagus juga kita tengok. Biar mengajar dia orang ni yang kaki-kaki lompat. Saya asalkan semua 11 campur dengan 16 daripada UMNO. 16 ni kita pedihnya geram dengar dari parlimen daripada UMNO yang melompat ni. So mereka juga patutnya diajar sebegitu. Kalau mereka bertanding, kita akan turunkan ahli ini calon-calon daripada UMNO, dan kita harus melakukan buat kerja. Saudara Muhammad Indut, Selangor tak nampak UMNO boleh tawar. PKR, DAP, Amanah lebih diterima rakyat Selangor. Jadi UMNO target negeri lainnya. Nah, kita sekarang bukan kita nak tawan negeri dulu, ya. Kita tengok satu persatu duduk kursi. Sebab kita lah buat analisa. Dan kena ingat, dalam keadaan begini, apa choice kita ada? Apabila UMNO nak dibunuh, apabila Barisan Nasional nak dibunuh oleh mereka. Dan mereka yang nak membunuh UMNO itu bersekongkol dengan kumpulan Zuraidah. Kalau itu berlaku, orang kata geramnya pasal, memanglah saya akan sokong Nurul Izzah. Apa yang padan muka, itu naluri hati manusia. Sebab mereka memang takkan, kalau mereka nak minta bekerjasama dengan UMNO, sekadar-kadar untuk menyelamatkan nyawa saja. Mereka nak menjadikan UMNO ini sebagai upih yang boleh diseret untuk mereka. Kalau dah tak ada kenderaan, mereka nak naik upih macam kecil-kecil dulu, upih Pinang. Jadi yang akan menariknya warga UMNO. Mereka duduk sedar atas upih. UMNO bukan begitu. Tapi kalau benar kamu nak haramkan UMNO, carry on. Kalau benar kamu nak haramkan Barisan Nasional, carry on. Sebab saya yakin rakyat masih berdiri teguh. Dan apabila waktu begitu,
tentulah Presiden UMNO ada mempunyai latar belakangnya. Waktu itu, kalau kita mewujudkan jajaran baru dalam politik ini, jangan salahkan kita. When you push us to the wall, kucing pun kalau anda campak ke dinding, kemudian anda bawa lastik lagi, dia akan syarkan anda balik. Itulah saya yakin warga UMNO. Apabila UMNO Barisan Nasional dihanamkan oleh mereka, saya ingat warga UMNO di Ampang nak mengundi Zuraida. Tobatlah home. Pengundi-pengundi Melayu Ampang akan mengundi Zuraida. Sudah dia bersekongkol. Ini keadaannya. Jadi saya saja cetuskan Nurul ini sebagai amaran kepada mereka. If you want to do it, carry on. Artinya kita punya cara yang lain. Saya berkali-kali dapat berkesempatan berjumpa dengan Tuan Anwar Ibrahim, berjumpa dengan Datuk Abdullah Sani, ahli Parlimen Kapar. Beliau mengatakan daripada kita daripada Pakatan Keadilan tidak akan mengharamkan parti UMNO. Tak ada cita-cita pun nak membunuh UMNO, parti yang dianggotai oleh mak bapak kami dulu. Takkan kami sanggup kena sebegitu sekali. So kami tak akan membunuh UMNO. Dia bagi saya orang begini, okeylah kita santun. Dia kata kalau nak bertanding, kita bertanding secara anak jantan. Wanita band, plan B. Memang ada plan B. So kalau plan B itu berlaku, saudara kena menyokong. Sebab kita dah terpaksa. Nak buat macam mana bila rumah kita sudah dirobohkan, rumah kita sudah dibakar, rumah kita dah tak ada lagi. Okey, untuk sementara kita membina balik rumah kita, tentulah kita terpaksa tempat tinggal yang lain untuk kita berteduh untuk seketika. Mak Sabu bertanding memang tu. Mak Sabu itu Mak Sabu saya tak nak campur. Sebab saya sekarang ni mula-mula sekali kita harus kerjakan dulu. Orang macam Zuraida, orang macam ini Azmin Ali, ini orang mesti dikerjakan terlebih dahulu. Mereka inilah yang nak membunuh UMNO dari dulu lagi. Selalu kan ni, rumah nak kena bakar. Memanglah sebab itu saya bersetuju dengan pandangan Saudara Syam Jalil. Perhimpunan UMNO pada 27 Mac ini sepatutnya, semestinya membawa usul untuk menarik keluar secara total. Tak boleh lagi berlengah-lengah. So, selagi kita dalam, selagi itulah mereka nak bunuh kita. Jadi, kalau kita tarik keluar, so kerajaan Tun Mahmud Hamid, mereka tak dapat memikir macam mana nak mengharamkan UMNO. Dia ada waktu, kita ada lebih kurang berapa hari. Hari ini kita ada 9 atau 10 bulan. 10 bulan. Kita 17 hari. Dalam 17 hari ini, warga UMNO tak boleh lagi nak memikir lagi, nak ikut cakap Anwar Musa, ikut nak bercakap ini, Syahdan Kasim. Dia okeylah dapat projek, dia okeylah dapat jawatan. Anwar Musa, menteri. Ni kita UMNO ni. Kita sekarang ni akan yang bakal diharamkan. Rumah Barisan Nasional akan dirobohkan. Tapi kita nak ke mana waktu itu? Batu UMNO ni bukan kapten tu bawa ke Karang, tidak. Diseret. Cangkuk tali itu, tarik Batu UMNO ni, bagi langgar dengan Batu Karang. Itu maksudnya, termasuk Hamzah Zainuddin pun patut. Itu memang pasti. Sebab bila kita bercakap dengan PBM, Azmin Ali, Zuraida Kamaluddin, Hamzah Zainuddin. Ini figura-figura yang sepatutnya UMNO tak boleh maafkan. Mereka melompat, mengkhianati kita, malah sekarang ni nak bunuh kita. Patut ulur lidi, Datuk. Ini bukan soal ulur lidi. Bagi saya, kesilapan besar yang saya dulu ke saudara boleh refer balik. Pencerahan saya Sabah malam. Saya menentang, mengundang Parti Pribumi ini masuk menyertai Muafakat Nasional. Karena saya kata bila Muafakat Nasional masuk dalam Muafakat Nasional, bila PBN menyertai Muafakat Nasional, itulah saatnya kita tidur dalam kelambu di mana ular berbisa yang menunggu waktu untuk mematuk kita. Itu keadaannya yang saya tidak bersetuju langsung. Tapi kita disanggah. Orang yang arkiteknya tidak lain tak bukan Anwar Musa bersama dengan Taqiyuddin dan sebagainya. Mereka lah yang buat. Dan pengusi waktu itu yang memutuskan bersetuju menerima Muafakat Nasional, PBN menyertai Muafakat Nasional, dipengusikan oleh Tun Mahasan bersama dengan Tuan Ibrahim, yang tidak dapat membaca pemikiran
Datuk Seri Presiden kata, saya serahkan pada Jawatankuasa Teknikal. Getinya dia tak terima lagi. Jawatankuasa Teknikal buatlah keputusan. Kerana selepas Jawatankuasa Teknikal ini berbincang, kita akan bawa dalam Majlis Tinggi. Getinya ada masa lagi tu. Patutnya hayatilah pandangan itu. Kerana waktu itu, Datuk Seri Najib dah jatuhkan hukuman. Waktu itu, segala-galanya orang UMNO ni, pemimpin UMNO dah kena bawa ke mahkamah dan sebagainya. Sepatutnya mereka dah boleh baca. Tapi mereka tak boleh baca, nak buat macam mana? Kononnya hebat sangat politiknya. Dalam suasana begini, saya melihat bahawa yang terbaik untuk UMNO sekarang ni, saya bersetuju dengan cadangan daripada Syam Jalil, sebagaimana yang disarankan oleh Yang Berhormat Melati Teguh Razak Hamzah. Terbaiknya, bahawa usul dalam Perhimpunan Agung ni, tarik secara total. Mana kalau pesan Perhimpunan Agung 28, tuntut Presiden. Dalam ucapan penangguhan, tarik. Ini apa-apa UMNO, ahli Parlimen UMNO, ahli Menteri Pendidikan UMNO keluar daripada kerajaan untuk menyelamatkan parti kita supaya rumah kita tak terbakar. Sebab waktu itu mereka akan sibuk. Besar kemungkinan waktu itu juga suka tak suka dia terpaksa mengadakan sidang ini Parlimen. Juga dia terpaksa mengadakan ini apa pilihan raya umum. Keadaannya sebelum dia sempat nak membeli. Ini sepatutnya dilakukan political ambush. Kita bincang lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.